Urawa Red Diamonds. Okay, pasukan yang JDT akan bertemu dalam pusingan kalah mati SAL 2022 kali ni. Wow. So jom kita go through sikit pasukan ni. Kita geledah sikit pasukan ni, apa dia punya performance, apa dia punya pencapaian dia, sama ada di dalam Liga J-League ataupun dalam setiap cup yang ada dekat Jepun tu, dan juga SAL baru-baru ni, dan juga musim-musim sebelum ni kalau ada. Okay, jom. Assalamualaikum, welcome back to Faiz Kamal Studio. Okay, selamat Hari Raya kepada semua yang menonton dan juga fans dan subscribers Faiz Kamal Studio. Thank you sangat-sangat. Okay, so kita bincang sikit tentang pasukan Urawa Red Diamonds ni. Setelah JDT berjaya mendapat ataupun berjaya melangkah ke pusingan seterusnya dalam persaingan SAL 2022 ni, yes, next akan bertemu dengan satu lagi pasukan daripada negara Matahari Terbit ni. Pasukan yang bermain di Liga J-League bersama-sama dengan pasukan Kawasaki Frontale, Kashima Antlers. Okay, so ini adalah nama-nama besar yang ada dalam J-League ni. So dia ada bunyi anjing. Okay, so Urawa Red Diamonds, kita first kali kita tengok dulu lah pencapaian dia dekat dalam J-League ni. Okay, untuk musim 2022 ni, dalam saingan J-League, pasukan Urawa Red Diamonds ni sudah menjalani 10 perlawanan. Okay, daripada 10 perlawanan ni, 17 Mei setakat ni, dia punya kedudukan di tangga ke-16 dengan 2 kemenangan, 4 kalah dan 4 seri. Okay, so itu untuk musim 2022. Jom kita tengok 2021 pula, macam mana dia punya performance dalam J-League ni. Okey, untuk tahun 2021 dia menjalani 38 perlawanan untuk sepenuhnya, musim sepenuhnya, sepanjang musim 38 perlawanan dengan mencapai kemenangan sebanyak 18 kemenangan, 9 seri dan juga 11 perlawanan dia kalah. So meletakkan pasukan Urawa Red Diamonds ni di J-League musim 2021 di tangga ke-6. Okey, so boleh nampak 38 perlawanan, dia menang 19 perlawanan, berada di tangga ke-6 habis musim. Persoalannya, macam mana dia boleh dapat qualified ke SAL 2022 sedangkan dia berada di tangga ke-6 dalam Liga pada hujung musim 2021 tu kan? Okay, so korang kena tengok sampai habis, nanti aku cerita macam mana pasukan ni boleh masuk SAL. Padahal dekat Liga dia bukan nombor 1, bukan nombor 2 untuk J-League ni. Dan untuk musim 2020, aku bagi 3 tahun, 3 musim okey, 2022, 2021, 2020. Okey, 2020 kita tahu, musim 2020 ni Liga dekat mana-mana negara pun agak terganggu lah dengan Covid kan. So untuk J-League, diorang hanya berjaya menjalankan sebanyak 34 perlawanan saja, termasuklah pasukan Urawa Red Diamonds ni. So daripada 34 perlawanan ni, pasukan Urawa Red Diamonds berjaya memenangi hanya 13 perlawanan, 7 seri dan 14 kalah. Jadi meletakkan pasukan Urawa Red Diamonds ni di penghujung musim 2020 di tangga ke-10. Wow. So aku tak tahu nak buat expectation macam mana tentang pasukan Urawa Red Diamonds ni, sebab kalau tengok dari segi pencapaian pasukan ni dekat dalam J-League, dalam Liga Jepun macam tak konsisten. Okey, aku cakap terus terang agak tak konsisten lah. 2020 di tangga ke-10, 2021 di tangga ke-6, dan currently 2022 ni baru 10 perlawanan, dia menang 2 perlawanan saja, kalah 4 perlawanan, seri 4 perlawanan, meletakkan dia di tangga ke-16 setakat ini. Okey, so aku macam tak boleh nak expect apa sangat. Dia tak berapa perform nak banding dengan pasukan Kawasaki Frontale ataupun pasukan Kashima Antlers yang berada di tempat pertama dan kedua dalam J-League sekarang ni. Okey, so kita pergi untuk next point, iaitu cup ataupun pencapaian pasukan ni dalam cup ataupun domestik punya perlawanan yang ada di Jepun. So berkenaan dengan perlawanan-perlawanan ataupun cup, iaitu Japanese Cup. Japanese Cup ni lebih kurang macam aku boleh kata Malaysian Cup. Okey, Piala Malaysia. Okey, pasukan Urawa Red Diamonds ni pernah ataupun berjaya menjuarai Japanese Cup ni sebanyak 4 kali, iaitu pada musim pada tahun 2005, 2006, 2018 dan juga 2021. Nampak? Okey, so dengan kemenangan ataupun kejuaraan yang dicapai oleh pasukan Urawa Red Diamonds dalam Japanese Cup pada tahun 2021 tu, memberikan pasukan ni tiket untuk bermain di SAL 2022. Nampak tak? Kat sinilah dia dapat qualified
dia berjaya menjadi juara Japanese Cup, dan kejuaraan itulah memberikan dia tiket untuk masuk ke saingan SEL 2022. So aku harap benda tu terjawab lah persoalan dekat korang kan, dalam liga macam tak perform, tapi macam mana boleh main dekat SEL. Okey, dan untuk pengetahuan korang juga, pasukan Urawa Red Diamonds ni pernah menjuarai SEL. Okey, dia pernah menjuarai SEL sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2007 dan juga yang paling baru, paling latest sekali di tahun 2017, beberapa tahun yang lepas lah, 2017, dan pernah menjadi naib juara, runner up dalam SEL pada tahun 2019. Kira latest jugalah. So boleh katakan pasukan ni dekat Liga J-League macam tak perform sangat, macam tak beberapa perform, tetapi bila main dalam kancah SEL Asia ni boleh tahan pasukan ni kan. Okay, so aku macam tak boleh nak estimate apa. Okay, then itu berkenaan dengan diorang punya performance, diorang punya pencapaian. Dan sekarang aku nak pergi berkenaan dengan diorang punya manager. Okay, siapa manager diorang ni, siapa yang bertanggungjawab mencapai kejayaan pasukan ni. Okey, manager daripada Spain. Manager daripada Sepanyol yang bernama Ricardo Rodriguez. Okey, daripada Sepanyol, berumur 48 tahun. Okey, Ricardo Rodriguez ni pernah menjadi manager untuk bermacam-macam pasukan. Okey, sama ada di Asia ataupun di Eropah sana, iaitu di Spain lah kan, dia asal daripada Spain. Okay, dekat Spain ni antara pasukan yang terkenal lah, dia pernah menjadi manager seperti pasukan Girona FC dan juga pasukan Malaga. Dan pasukan di Asia yang dia pernah menjadi manager seperti pasukan Ratchaburi FC. Okay, pernah dengar kan Ratchaburi? Ratchaburi ni salah satu pasukan yang pernah jadi tilawan dalam SEL musim lepas. Dan juga ada lagi 2-3 pasukan Asia yang pernah Ricardo Rodriguez ni menjadi manager sepanjang karier dia. Ricardo Rodriguez ni masuk menjadi manager untuk pasukan Urawa Red Diamonds ni pada tahun 2021, tahun lepas. Okey, pada tahun 2021, 1 Februari. Kira lebih ini mungkin tahun kedua lah dia menjadi coach, menjadi manager untuk pasukan Urawa Red Diamonds ni. Tetapi dalam SEL musim ni, okey, kita boleh tengok pencapaian dia mengotai ataupun membawa pasukan Urawa Red Diamonds ni melangkah ke pusingan kalah mati. Dan untuk pengetahuan korang juga, Ricardo Rodriguez ni dia mempunyai lesen kejuru latihan sama seperti Benjamora, iaitu UEFA Pro License. Dan pencapaian dia untuk musim 2021-2022 sepanjang karier dia apabila masuk ke pasukan Urawa Red Diamonds ni, dia telah menjalani perlawanan dengan pasukan ni sebanyak 17 perlawanan. Daripada 17 perlawanan tu, dia berjaya menang 7 perlawanan, 5 seri dan 5 kalah. Okey, ni perlawanan ni termasuklah dengan pencapaian pasukan ni dalam SEL 2022 sekarang ni. Dan yang paling terbaru adalah pada bulan 2 baru-baru ni, apabila pasukan Urawa Red Diamonds yang dikendalikan oleh Ricardo Rodriguez ni berjaya mengalahkan gergasi Jepun, Kawasaki Frontale, dalam satu tournament iaitu Japanese Super Cup. Okey, dia berjaya kalahkan Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale ni bukan pasukan yang biasa-biasa, okey, tapi dia berjaya kalahkan dengan jaringan 2-0. Sebab tu aku cakap, pasukan Urawa Red Diamonds ni dalam liga, okay, dalam J-League tu macam tak perform. Jaranglah ada dalam top 5 ke, dalam top 3 ke. Memang susah ada nak tengok dalam top 3. Tapi bila masuk dalam Japanese Super Cup, Japanese Cup, diorang boleh menang, diorang boleh perform. Okay, termasuklah dalam SEL ni, SEL 2022 ni, Group F, 4 perlawanan dia menang, 1 seri, 1 kalah. So boleh katakan performa pasukan ni dalam SL ataupun dalam perlawanan domestik diorang sangat-sangat baik. Tetapi di dalam liga diorang slow down sikit. Aku tak tahu kenapa. Berkenaan dengan performa pasukan ni kan dalam SL 2022 ni, kalau korang tengok dalam statistik perlawanan, boleh katakan pasukan ni macam aku cakap tadi, 6 perlawanan menang 4, 13 poin. Sama macam performa yang dipersembahkan oleh pasukan JDT. Okay, memang sama. 4 perlawanan menang, 1 seri, 1 kalah. Okay, tetapi pasukan ni seri ataupun kalah dengan pasukan Daegu, pasukan daripada Korea. Pasukan daripada Korea Selatan ni. Okay, dan ketika pasukan ni kalah dengan Korea Selatan ni, pasukan Daegu ni, untuk first round dia kalah 1-0, dan second round dia seri 0-0. So kalau korang tengok dia punya performance pasukan atau Urawa Red Diamonds ketika berlawan dengan pasukan Daegu, first round dan second round ni, dia tukar formation. Okay, dia tukar formation, di mana kebiasaannya diorang menggunakan formation 4-2-3-1. Ini formation yang biasa digunakan oleh Ricardo Rodriguez ni. Tetapi ketika berlawan dengan pasukan Daegu daripada Korea Selatan dalam pusingan group stage SEL 2022 ni, Ricardo Rodriguez ni tukar formation menjadi 3-5-2. Serta-merta apabila diorang menggunakan formation 3-5-2 ketika bertemu dengan Daegu ni, 2-2 round
diorang kalah, diorang seri. Aku tak tahu kenapa diorang tukar. Tetapi bila diorang tukar semula main dengan formation 4-2-3-1 berlawan dengan Lane City Sailors dan juga Shandong Tyson, diorang menang. Diorang perform kau-kau, skor punya banyak, 5-6 biji. Okay, aku tak tahu kenapa. So untuk next round ni, pusingan kalah mati, unexpected punya performance, kita tak boleh nak expect tentang pasukan Urawa Red Diamonds ni. Tapi apa yang aku boleh kata, kelebihan mungkin boleh ada pada JDT sekiranya JDT berjaya kekalkan momentum yang ada sekarang ni, berbekalkan dengan semangat-semangat pemain untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Itu yang kita nak. Okay, last but not least, aku nak sembang sikit tentang player-player diorang ni. Sebab bila aku tengok data, nampak gaya musim 2022 ni pasukan Urawa Red Diamond memborong beberapa pemain, mengeluarkan sejumlah duit yang agak besar lah, berbelanja untuk membeli pemain-pemain yang untuk memperkuatkan pasukan diorang ni. Lebih kurang 3.7 million pound diorang berbelanja untuk mendapatkan 4 orang pemain. Ada di antaranya pemain wing, pemain defensif, center back, left back, right back lah, lebih kurang itu, yang diorang beli untuk mempersediakan pasukan ni menjelang SL 2022 sekarang. Dan aku boleh katakan pembelian yang diorang ni, expenses yang diorang keluarkan 3.7 million tu sangat-sangat berbaloi lah apabila berjaya melangkah ke pusingan seterusnya SL 2022 sekarang ni. Okay, so jom kita tengok 4 orang pemain yang dia beli ni. Siapa player-player ni? Player-player berasal daripada mana? Okay, ada player import dan ada bukan player import. Okay, yang pertama adalah Hiroki Sakai. Okay, nama pun dah macam tu. So kita tahu dia player yang berasal sendiri daripada Jepun tetapi bermain di League 1 dengan pasukan Marseille. Okay, player yang kedua, player yang berasal daripada Sweden dan sebelum ni bermain dengan pasukan Sparta Prague. Siapa nama player ni? Player wing, wing kanan diorang, iaitu David Morberg Carson. Ini player wing diorang, wing kanan. Dan untuk SCL 2022 ni, player ni sudah menjaringkan gol. Ini adalah antara player yang perlu diperhatikan lah oleh player-player JDT kan. Tapi David Morberg ni dia kurang sikit diturunkan dalam kesempatan utama ketika dalam SL 2022 ni, Tapi apabila diturunkan, dia perform. Dia berjaya menjaringkan gol. Seterusnya adalah player yang mempunyai taraf kelahiran Jerman dan juga Denmark. Player yang bernama Alexander Skru mempunyai kerakyatan Jerman dan juga Denmark, dan sebelum ni bermain dengan pasukan Midtjylland, iaitu pasukan yang bermain dalam Liga Denmark sekarang ni. Player yang keempat, ini adalah player yang berasal daripada Jepun juga, iaitu player yang bernama Ayumi Ohata, iaitu player ni sebelum ni main dengan pasukan Sagan Tosu di J-League juga. Dia main pada J-League juga. Jadi overall untuk pasukan Urawa Red Diamond ni, apa yang aku boleh kata, kalau tengok dari segi Liga punya performance pasukan ni, untuk dalam Liga dia tak berapa perform sangat. Nak kata perform dalam Liga tu tak sangat. Tapi bila main dalam domestik ataupun dalam championship punya perlawanan, main dalam ACL ke Japanese Cup, Japanese Super Cup, dia perform. Buktinya dia baru je menggagalkan ataupun mengalahkan pasukan Kawasaki Frontale dalam Japanese Super Cup 2022, bulan Februari baru ni. Dalam ACL ni pun dia membuktikan dalam group stage F dia berjaya menang 4 perlawanan dan kalah 1, seri 1. Boleh katakan performance dia sangat-sangat baik dalam SL kali ni. Walaupun dia jarang main SL, tapi dia pernah menjuarai SL. So aku boleh katakan mungkin JDT ada peluang. JDT boleh memberi tentangan dengan pasukan ni. Petah lagi, JDT dah buktikan JDT boleh fight dengan pasukan Ursa Hyundai tu. Dengan pasukan Ursa Hyundai pun JDT boleh beat. So bagi aku tak ada masalah untuk pasukan JDT memberi tentangan habis-habisan untuk bertemu dengan pasukan Urawa Red Diamonds pada bulan Ogos nanti dalam pusingan kalah mati dan buktikan JDT boleh lawan. So thank you so much. Stay tune untuk macam-macam lagi ulasan, macam-macam lagi konten dalam Faiz Kamal Studio. Thank you. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.